Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar semua murid-murid tahun 2, kelas 2 ilmu, kelas 2 amal, kelas 2 iman. Ustaz harapkan awak semua dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey. Minggu lepas kita dah bercuti pertengahan penggal selama seminggu. Hari ni kita nak sambung PDPR online kita. Hari ni hari Rabu 22 September 2021. Kita nak sambung PDPR online subjek fiqh untuk tahun 2. Seronok bercuti. Buat apa kat rumah? Ada pergi jalan-jalan ke? Okey. Cuti kita dah habis, kita nak sambung belajar. Kita nak sambung PDPR kita hari ini. Okey. Hari ni sebelum tu mari kita sama-sama buka buku teks Jawi tahun 2 masing-masing. Okey, tengok muka surat 28. Okey, muka surat 28. Okey, dah jumpa dah muka surat 28. Okey, hari ni kita nak belajar mandi-mandi sunat. Okey, pelajaran yang keempat. Tajuk dia apa? Mandi-mandi sunat. Okey, mandi-mandi sunat. Okey, sebelum kita sampai tajuk mandi sunat ni, sebelum kita sampai mandi tajuk sunat ni, kita dah belajar mandi wajib. Itu kita minggu lepas, seminggu sebelum cuti kita dah habis tajuk mandi wajib. Hari ni kita nak sambung tajuk yang baru, mandi sunat. Ada beza. Mandi wajib dengan mandi sunat ni ada beza. Mandi wajib lain, mandi sunat pun lain. Mandi tu sama, cuma niat dan cara kita nak mandi tu berlainan sedikit. Okey. Di akhir pembelajaran murid dapat apa? Menyenaraikan jenis-jenis mandi sunat. Okey, ni yang pertama. Menyenaraikan jenis-jenis mandi sunat. Okey, yang kedua menyenaraikan cara-cara mandi sunat. Ni yang kedua. Yang ketiga menghafaz lafaz niat mandi sunat. Okey, ada tiga perkara yang kita akan belajar dalam tajuk yang keempat ni, mandi sunat ni. Yang pertama kita belajar jenis. Yang kedua yang ni, cara-cara mandi sunat. Yang ketiga lafaz niat mandi sunat. Okey, yang pertama jenis. Yang kedua cara-cara. Yang ketiga lafaz niat. Ada tiga perkara. Jenis-jenis mandi, cara mandi dengan lafaz niat mandi wajib. Ada tiga perkara. Okey, yang pertama kita nak tahu apa dia jenis-jenis mandi sunat. Okey, tengok yang bawah ni pula, jenis mandi sunat. Okey, mandi sunat yang pertama apa? Mandi sunat hari raya. Mandi sunat hari raya. Okey. Bila tiba hari raya Aidilfitri ke Aidil Adha ke, sebelum kita nak solat hari raya tu kita disunatkan mandi. Mandi sunat hari raya yang pertama. Yang kedua, mandi sunat gerhana. Mandi sunat gerhana ni macam mana? Nampak tak bulan? Nampak tak bulan yang sebelah ni? Gambar bulan yang di sebelah. Gambar bulan. Gerhana ni macam mana? Gerhana ni kita tak nampak, kita sama-sama. Bulan tu terselindung di sebalik cahaya matahari. Bila berlaku macam tu, kita disunatkan mandi sunat. Okey. Faham? Okey, yang ketiga mandi sunat masuk Mekah dan Madinah. Okey, ni yang ketiga. Bila kita nak masuk Mekah dan Madinah, kita disunatkan mandi. Masuk Mekah dan Madinah ni masa mana? Masa kita pergi umrah tu lah. Masa kita pergi buat haji atau umrah. Bila kita buat haji, bila kita buat umrah, kita mesti masuk Mekah dengan Madinah. Bila kita masuk kedua-dua tempat ni, Mekah dan Madinah, kita kena sunat mandi. Kita boleh mandi. Mandi sunat nama dia. Sunat ni apa? Sunat ni ialah apa? Bila kita buat sesuatu tu, kita akan dapat pahala. Kalau kita tak buat pun tak apa. Kalau kita buat lebih baik dan dapat pahala. Bila kita mandi sunat hari raya, kita dapat pahala. Bila kita mandi sunat gerhana, kita dapat pahala. Bila kita mandi sunat masuk Mekah dengan Madinah, kita dapat pahala. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya yang ni sebelum cuti tu, sudah daripada cuti kita dah salin dah yang surat 28 ni, jenis mandi sunat yang ketiga ni, mandi sunat hari raya, mandi sunat gerhana, mandi sunat masuk Mekah dengan Madinah, kita dah salin. Okey. Seterusnya tengok muka surat sebelah, muka surat 29. Okey, mandi sunat yang seterusnya pula masa bila? Yang keempat kan? Yang keempat yang ni. Keempat apa? Mandi sunat selepas memandikan mayat. Yang keempat, kita mandi selepas memandikan mayat. Mayat ni apa? Mayat ni ialah orang yang telah meninggal dunia lah. Bila dia dah meninggal dunia, kita kena mandikan dia sebelum kita nak kebumikan. Bila kita dah mandikan mayat tu, lepas kita mandi, kita pula kena mandi sunat. Boleh mandi sunat, kita mandi selepas kita dah mandikan mayat. Okey, boleh faham? Okey, kelima,
Kelima, mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal. Mandi sunat setelah pulih daripada hilang akal. Hilang akal ni apa? Hilang akal ni maksudnya? Maksudnya macam mana? Hilang akal ni maksudnya dia dah tak boleh berfikir. Fikiran dia dah tak sempurna macam kita. Dia dah macam gila. Itu senang nak faham. Hilang akal tu. Hilang akal tu maksudnya dia tak berfikir dah. Fikiran dia lain. Fikiran dia dah gila. Bila dia dah gila, lepas tu dia dah baik balik, sunat kepada dia untuk dia mandi sunat. Boleh faham. Okey, yang keenam, mandi sunat kerana wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ni yang tak tahu kan. Wukuf di Arafah ni untuk orang yang pergi haji, dia ada kena buat satu perkara. Dia kena buat wukuf. Wukuf ni apa? Wukuf ni kena berhenti, kena duduk seketika di Arafah. Tak apa, nanti bahagian bab haji nanti awak akan belajar masa tahun 6 nanti. Setakat ni awak kena tahu, bila awak dah wukuf di Arafah, awak kena mandi sunat. Okey. Seterusnya yang ketujuh, mandi sunat kerana ihram. Ni sama macam tadi, wukuf di Arafah. Yang ni ihram. Ihram nampak tak gambar sebelah ni? Ihram ni ihram ni ialah apa? Ihram ni orang yang pakai pakaian putih tu. Pakaian putih ni nampak. Pakaian putih ni maksudnya dia tengah ihram. Dia tengah pakai ihram. Bila dia dah pakai ihram, dia kena mandi. Dia disunatkan mandi. Ni dalam bab haji. Nampak tak gambar Mekah tu. Ni masa kita pergi haji. Bila kita pergi haji, kita pakai ihram, kita disunat mandi. Okey, boleh faham. Seterusnya yang ke-8. Mandi sunat kerana masuk Islam. Mandi sunat kerana masuk Islam. Bila seseorang kafir tu, tak kisahlah dia India ke, dia Muslim ke, dia India ke, dia Cina ke, bila dia dah masuk Islam, dia disunatkan mandi. Dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bila dia dah ucap kalimah syahadah tu, dia dah automatik masuk Islam. Bila dia dah masuk Islam, dia disunatkan mandi. Okey, yang terakhir, mandi sunat kerana solat Jumaat. Ni adalah untuk golongan lelaki. Bila orang lelaki hari Jumaat dia pergi solat Jumaat, dia disunatkan mandi. Ada berapa perkara? Ada 8 perkara yang kita belajar hari ini. Okey, Ustaz harap awak boleh faham apa yang Ustaz sampaikan hari ini. Tugasan untuk hari ini, Ustaz nak awak salin muka surat 29. Muka surat 28. Surat 28 kita dah salin sebelum cuti. Hari ni kita nak sambung, kita buat nota, kita salin jenis mandi sunat yang seterusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Muka surat 29 ni tulis dalam buku tulis hari dan tulis tarikh. Yang dah siap boleh hantar melalui WhatsApp button Ustaz. Kalau ada yang tak faham boleh tanya juga dalam WhatsApp. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.